Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak dan panas. Akhirnya sahabat-sahabat semua, aktivis Borneo bersuara, ya, merasa berang ya dengan beberapa individu ini yang dikatakan seringkali ya menimbulkan ketidakharmonian dengan menunggang menggunakan isu-isu populis, terutamanya melibatkan bangsa dan agama. Dan baru-baru ini satu perkara yang membuatkan rakyat Borneo begitu terkejut adalah apabila sebuah kedai serbaneka di Sarawak ya telah dilemparkan sebuah koktail bom begitu yang selama ini tidak pernah berlaku di mana di Borneo, khususnya Sarawak dan juga di Sabah. Dan hari ini sahabat-sahabat semua, aktivis Sabah telah pun bersuara menggesa ya untuk mengharamkan beberapa individu untuk masuk ke dalam Borneo. Siapakah itu? Ada beberapa gambar ya yang Anda boleh nampak di sebelah kiri saya ini. Jadi mungkin Anda tak kenal salah seorang daripada di antara mereka. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan media daripada kenyataan daripada aktivis yang mana mengatakan bahwa aktivis tuntut Akmal dan juga 4 lagi lain diharamkan masuk ke Borneo, Sarawak dan juga Sabah. Itu antara kenyataan terkini daripada aktivis-aktivis ini. Jadi saya ingin bacakan kenyataan ini yang mana saya petik daripada Malaysia Kini menyatakan bahwa aktivis politik dari Sarawak dan Sabah mahu Ketua Pemuda UMNO Muhammad Akmal Saleh dan 4 yang lainnya yang didakwa sebagai dalang peningkatan ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini dilarang sama sekali daripada memasuki kedua-dua negeri itu, yaitu negara Sabah dan Sarawak. Dalam satu kenyataan bersama Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak SAPA dan juga Sabah Defenders of Ancestral Land MOPOT menggesa Sarawak melarang beberapa individu daripada wilayah tersebut. Ya, mereka termasuk penceramah dan pendakwa bebas Muhammad Rizwanti Abdullah, Firdaus Wong, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu, Syakir Nasoha dan juga Ketua Pemuda UMNO Muhammad Akmal Saleh. Senarai hitam imigresen yang dicadangkan mesti termasuk individu yang mencetuskan protes dan boikot yang didorong oleh sikap tidak bertolak ansur antara kaum dan agama, sehingga menimbulkan ketakutan dan rasa tidak selamat serta menggalakkan sikap berpecah belah. Katanya gesaan ini bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi gangguan dan risiko kepada perpaduan sosial, kata Ketua Publicity dan Penerangan SAPA Pitojon Jaban, iaitu gambar yang kita nampak di atas, dan Wakil Mopot Atama Katama. Sehubungan itu, kedua-dua mereka menekankan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa autonomi untuk mengawal hal ehwal imigresen sendiri seperti yang ditetapkan di bawah termah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Sarawak khususnya sering menggunakan kuasa autonominya untuk menghalang rakyat Malaysia daripada semenanjung yang dianggap tidak diingini. Jadi mengulas lanjut, mereka berkata Premier Sarawak Abang Johari perlu Jadi mengulas lanjut, mereka berkata Premier Sarawak Abang Johari perlu mengemaskini senarai hitam itu dengan menambah nama-nama individu yang tidak dialok-alokkan di Sarawak. Ini kerana individu-individu berkenaan boleh menjejaskan persekitaran yang aman dan nilai eksklusif, toleransi dan keharmonian sosial kedua-dua negeri, iaitu Sabah dan Sarawak, sahabat-sahabat semua. Jadi bagi saya agak amat bersetuju ya dengan pandangan dan juga gesaan yang dikeluarkan oleh kedua-dua aktivis daripada Sarawak dan Sabah ini untuk menggesa mereka-mereka ini yang seringkali menimbulkan ketidakharmonian dan sebagainya, supaya tidak dilarang masuk ke negeri ini, Sabah dan Sarawak. Kerana kita tahu Sabah dan Sarawak terkenal dengan sikap toleransi yang begitu tinggi, ya, walaupun dengan pelbagai bangsa, agama yang dianuti di negeri ini, ya, kita tidak pernah ada masalah ya di dalam perkara isu-isu seperti ini, kerana kita mempunyai sikap hormat menghormati, tolak ansur, ya, bertimbang rasa dan sebagainya. Dan jarang sekali kita lihat
pimpinan-pimpinan yang ada di negeri Sabah ini menggunakan isu-isu populis, menunggang seperti isu 3R yang memang dilarang sekali ya untuk digunakan untuk kegunaan politik dan sebagainya. Itu antara gesaan ya daripada aktivis Sabah. Kita harap pimpinan-pimpinan Sabah mendengar gesaan ini supaya mereka-mereka ini disekat dan tidak dibenarkan masuk ke dalam negeri di negeri Sabah ini. Kerana kita khawatir sebenarnya sahabat semua, ya, mereka akan mengganggu gugat keharmonian yang sedia ada. Ya, ikatan hormat menghormati toleransi yang tinggi ini mungkin boleh dirasakan sekiranya individu-individu ini memasuki negeri ini. Ya, itu pandangan saya sahabat semua. Dan hari ini saya juga bersetuju dengan tindakan seorang Timbalan Menteri Agama kalau saya tidak silap, ya, membuat satu kempen ya, yang mana kempen ini dinamakan sebagai kempen Kita Kawan, Suburkan Perpaduan Keharmonian Masyarakat. Jadi saya percaya untuk isu ini sebenarnya di Sabah dan Sarawak ya tidak mempunyai isu yang besar. Jadi apa yang kita lihat isu ini ialah sebenarnya yang berlaku di Semenanjung ya, di Tanah Melayu di Semenanjung sebenarnya. Jadi kita harapkan ya kenyataan apa yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri ini, yang mana beliau mengatakan adu domba yang berterusan dalam masyarakat oleh pihak tidak bertanggung jawab tidak seharusnya dibiarkan berterusan. Sehubungan itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan semalam melancarkan kempen Kita Kawan bertujuan untuk mengajak masyarakat mengetepikan ya perbezaan dan mengutamakan keharmonian di antara kaum di Malaysia. Menurut Dr. Zulkifli, kempen tersebut bagi memupuk semangat kebersamaan, perpaduan dan keharmonian menerusi dialog dan advokasi. Dialog yang diadakan semalam di Kompleks Islam Putrajaya yang melibatkan 40 wakil daripada sekitar 300 badan bukan kerajaan NGO, antaranya Persatuan Ulama Malaysia, Angkatan Belia Malaysia, Angkatan Islam Malaysia ABIM, Majlis Belia Malaysia MBM dan Pertubuhan Ikram Malaysia, Allied Coordinating Committee of Islam, NGOs ACIN dan juga Friendship Group of International Interreligious Service. Dan pelbagai pandangan dan idea daripada pelbagai pertubuhan didengar pihak kerajaan. Antara inisiatif yang akan dilaksanakan selepas ini adalah untuk menganjurkan lebih banyak sesi dialog berkala selain segera menangani isu perpaduan yang timbul. Kita bersetuju katanya teruskan dialog untuk memupuk perpaduan dan juga adakan pertemuan berkala membincangkan isu semasa dan bagaimana tangani keadaan. Jadi kita akan bawa perkara ini kepada pihak Kementerian Perpaduan dan Agama, pejabat menteri di GPM agar membawa naratif bersama supaya inisiatif ini bersifat kolektif dan bersama katanya. Antara peranan yang bakal diambil oleh dialog berkenaan adalah memupuk advokasi dalam isu-isu yang berlaku seperti stokin tertera kalimah Allah dan serangan terhadap beberapa premis kehakiman. Biarkan pihak berkuasa jalankan siasatan, tetapi kami jalankan advokasi aspek kesedaran, kefahaman dan kerjasama dalam membawa naratif perpaduan. Kita bersetuju sampaikan mesej keharmonian antara agama itu penting tambahnya. Jadi bagi saya juga saya agak setuju ya apa yang inisiatif yang dilancarkan oleh Timbalan Menteri ini untuk menyuburkan sikap ya, perpaduan toleransi itu perkara seperti ini harus dilakukan. Dan apa yang Timbalan Menteri ini sebenarnya perlu belajar, dia perlu melihat bagaimana Sabah dan Sarawak ini boleh harmoni walaupun mempunyai kepelbagaian ya dari segi bangsa, agama, adat istiadat, culture dan sebagainya. Tetapi rakyat Sabah dan Sarawak ini, Borneo khususnya, boleh hidup aman. Jadi kalau kita hari ini melihat satu titik mula yang berlaku di Sarawak seperti pengoboman itu berlaku, jadi kita harapkan perkara ini harus diambil tindakan serius. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda, rakyat Sabah dan Sarawak? Adakah Anda setuju dengan gesaan daripada aktivis politik daripada Sabah dan Sarawak ini untuk mengharamkan ataupun mengharamkan mereka memasuki Borneo kerana kekhawatiran ya ajaran dan juga apa yang mereka lakukan ini dikuatiri boleh mengganggu keharmonian di negeri Sabah. Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya,
tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.